Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata syarih Al-Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Dan kata musannif wal qidamu, ataf baik kata al-wujudu dulu tu, al-wujudu wal qidamu, artinya arti qidam yang kedua daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu qidam, artinya sedia. Masih sambung perbahasan yang habis dah, perbahasan sifat wujud Allah iaitu sifat nafsiyah. Sekarang masuk sifat seterusnya, namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah secara umumnya berkaitan dengan ternafinya suatu yang tidak layak bagi Allah. Sebab itu salbiyah salbun bermakna insilab dalam kitab-kitab hasyiah. Salbun nafi ai bermakna insilab dengan makna intifa, iaitu ternafi. An-nafyu bermakna al-intifa, as-salbu bermakna insilab, iaitu ternafi. Dia tidak perlu kepada fi'lul fa'il kerana dia ada dalalah mutabaqiyah. Apabila sebut kidam, kidam tu kena kepada mafhum tidak baharu. Baqa itu kena kepada mafhum tidak binasa. Wahdaniyah itu kena kepada mafhum tidak
Tidak berbilang. Tu maksud ternafi. Bukannya kita duk sabit Allah Ta'ala baharu kemudian kita nafi. Bukan sabit Allah Ta'ala itu berbilang kemudian kita nafi. Bukannya kita sabit sama dengan makhluk kemudian kita nafi. Bukan. Itu menafikan ataupun nafi. Sebab tu dalam muhasyi sebut, kita hasyiah, an-nafiu bima'na limtifa, as-salbu bima'na linsilab. Nafi dengan makna ternafi, salbun dengan makna insilab. Kemudian kata musannif, kata syarih kata, dan kata musannif al-Imam Muhammad bin Yusuf bin Umar As-Sanusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain. Dia kata al-walqidamu. Walqidamu ni ataf kepada al-wujudu dulu. Al-wujudu dulu kat sana tu muka surat berapa tu? Cari lah al-wujud tu muka surat berapa? Muka surat 16 dulu. Dia ataf situ. Al-wujudu khabar kepada hiya, al-qidamu ataf jadi ma'tufun kepada wujud. Kemudian artinya, arti qidam tu yang ini nak maksudkan yang kedua, yakni sifat yang kedua daripada sifat, tengok ejaan dia sad fa alif ta mamsutah, itu menunjukkan jamak bagi sifat Allah Ta'ala, yakni sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Bila kata wajib bagi, makna dia wajib pada akal. Wajib bagi maknanya wajib pada akal. Kalau wajib atas, makna dia wajib pada syarak. Wajib bagi Allah Ta'ala itu, yakni mesti terima sabit pada akal itu. Tu wajib mesti terima sabit pada akal itu. Qidam. Apa qidam? Artinya, arti qidam pindah bahasanya, intiqalul lughati ila lughatil akhar, ialah sedia. Apa sedia? Sedia tu makna dia tidak baharu. Satu perkataan yang merujuk kepada mafhum tidak baharu, itu sedia. Maka kata syarih rahimahullahu ta'ala, dan makna qidam pada hak Allah Ta'ala, makna madluli, apa faham daripada qidam. Dan makna qidam pada hak, yakni pada zat Allah Ta'ala itu, ialah ketiadaan adam, yakni tidak sabitnya tiada tu pada Allah Ta'ala. Dia kata tu, ketiadaan adam, ketiadaan tiada yang mendahulu bagi wujud, yakni wujud Allah. Yakni wujud Allah tu tidak didahului oleh tiada. Jadi ketiadaan tiada dengan mana tidak sabitnya tiada pada permulaan wujud Allah, tidak ada. Yakni wujud Allah tidak dimulai dengan tiada, tidak. Tu maksud dia. Tu yang pertama. Dan jika engkau kehendak, niscaya engkau kata tiada mendahului akan dia, akan wujud Allah oleh adam, oleh tiada. Yakni tidak didahului akan wujud Allah oleh adam. Sama jadi. Ibarat yang sama ni, dia kata jika engkau kehendak, mana boleh kita kata. Dan jika engkau kehendak pula, niscaya engkau kata tiada permulaan bagi wujudnya wujud Allah. Tak ada permulaan bagi wujud Allah. Boleh. Tak ada, tidak sungguhnya tiada itu pada kewujudan Allah. Boleh. Tidak mendahuluinya tiada itu pada wujud Allah. Boleh. Jadi ketiga-tiga ni boleh belaka kita maknakan qidam itu. Adapun terjemahan qidam sedia, maknanya tiga tadi. Mula yang mudahnya kita kata ternafinya baharu pada Allah Ta'ala. Ternafinya baharu pada wujud Allah qidam. Ternafi baharu. Bila kata baharu ni, makna terdahulu tiada. Maka ternafinya terdahulu tiada pada kewujudannya, kewujudan Allah. Itu maksud qidam. Kata syarih rahimahullah, maka ketiga makna itu satu makna jua. Dia panggil sama sahaja mafhumnya. Bukannya mutabayin, bukannya tabayun, bukannya beza belaka, bukan, sama saja.
cuma dia punya lafaz berbeza. Mushtarak makna lah. Mushtarak makna bukannya mushtarak lafzi, mushtarak makna. Sama makna tapi lafaz yang digunakan, kalimah yang digunakan beza. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan kidam di sini? Sebab kidam ni banyak bila itlaq. Maka kata syarih rahimahullahu ta'ala, dan ada pun kidam pada hak yang lain daripada Allah. Ni kidam yang lain daripada Allah. Apa yang lain daripada Allah? Yakni dhabitnya makhluk ataupun alam siwallahi, benda yang selain Allah Ta'ala. Seperti kata mereka itu manusia. Rujuk dhamir ma'hud fi dhihn. Dhamir dia rujuk pada ma'hud fi dhihn. Mereka itu, yakni mereka itu orang Arab lah ataupun manusia. Maqulul qaul bagi kata bina itu qadim, yakni bermula bina itu. Bina ini, bina ni binaan lah. Khabar qadim. Dia kata bangunan ni qadim dah weh. Orang Arab kata hadzal bina'u qadimun. Binaan ni qadim. Oi, qadim mana azali ke? Sabar dulu. Itu pada hak Allah Ta'ala qadim azali tu. Di pada hak lughah bahasa Arab, pada itlaq pada makhluk lain. Mana? Maka maknanya, makna qadim di situ ialah panjang masanya, masa bina itu. Panjang masa makna lama masa, sekurang-kurangnya setahun. Lepas tu dia kata, dan didhabit panjang masa itu, masa bina itu 1 tahun noktah. Setahun je. Dia panggil lama. Kalau orang Arab contoh kata, anta taskun fi Terengganu, mata taskun fi Terengganu. Bila kamu duduk di Terengganu ni? Ana qadim. Saya lama dah. Itu. Bukannya saya ni qadim azali, bukan. Saya lama lah duduk sini. Makna lama tu orang Arab akan faham setahun dan ke atas. Makna lama dah tu. Bukannya beberapa bulan. Titik. Maka apabila berkata ia seorang, tiap-tiap orang yang ada ia tiap-tiap orang itu yang qadim. Ni kalau dia itu sayyid, penghulu. Jadi ia tu rujuk pada penghulu. Sayyid. Dia taklid begini. Dia kata apa? Tiap-tiap orang yang ada ia tiap-tiap orang yang qadim daripada hambaku. Itu bayan bagi tiap-tiap orang. Daripada hambaku, kalau ada di kalangan hambaku itu qadim, niscaya mereka itu hambaku merdeka. Merdeka lah. Hambaku tu merdeka. Kalau ada di kalangan hamba tu qadim, merdeka lah. Lepas tu, maka merdekalah orang yang ada baginya, bagi hamba dia itu di sisinya, di sisi Tuan tadi, itu setahun. Ini kalau hamba dia dah pernah jadi hamba pada dia ni setahun dan ke atas, merdeka. Sebab dia kata siapa-siapa yang di kalangan hamba aku tu dah qadim dah. Siapa-siapa di kalangan hamba aku tu kalau ada yang qadim, maka aku merdeka. Maka orang yang qadim siapa dia? Iaitu bila nisbah pada makhluk, faham itlaq qadim tu, dia tak faham qadim yang azali tu dah. Itu hak Tuhan, ni hak makhluk. Jadi bila hak makhluk, maka dia panggil apa? Dia panggil faham untuk makhluk lah. Iaitu untuk makhluknya bila kata qadim, itlaq qadim zamani antaranya. Saya ada lagi qadim idhafi. Ni qadim zamani. Maka bila qadim zamani, bila dikatakan qadim, setahun ke atas. Dia panggil qadim zamani. Qadimun zamaniyun ay qadimun mansubun ila zamani. Qadim yang dinisbahkan kepada masa. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, nuqtah. Bermula qaul yang sahih, bermula pandangan yang sahih, bahwasanya harus diitlaqkan qadim itu atas Allah Ta'ala. Jadi khilaf ulama. Lafaz qadim ni boleh kita letak pada Tuhan. Sebab asma'ullah Ta'ala itu tauqifiyah. Nak letak nama Tuhan ni, dia berhajat kepada sebutan Al-Quran dan Hadis. Jadi Al-Qadim ini tidak sabit daripada mana-mana hadis kecuali riwayat Sunan Ibnu Majah yang hadisnya dhaif. Jadi ada jugalah, sebab ada riwayat yang sahihnya Al-Awwal je, tak ada Qadim, tak ada Qidam, tak ada Qadim.
Tapi kalau dalam riwayat Ibnu Majah ada satu ekor, satu hadis yang mana sebut qadim, nama Asmaul Husna, tapi dhaif lah sanad dia. Tapi atas pandangan saya boleh ditlak pada Allah Ta'ala, kerana subut, kerana sabit sungguh yang demikian itu, demikian qadim, yakni pada Allah Ta'ala, dengan ijma', yakni ijma' ulama. Sama ada Mu'tazilah ke, Ahli Sunnah ke, semua akan kata Allah Ta'ala ni tak baharu. Siapa kata baharu, kafir. Tanpa khilaf juga kafir sebab ijma'. Dan datang warid ni riwayat. Warid ni sama ada Quran ataupun hadis. Kebiasaannya hadis lah. Dan datang warid pada setengah riwayat, iaitu dalam hadis, ganti daripada awal itu dengan qadim, yakni nama awal dan nama Allah awal. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Al awal tu dia ganti dengan qadim. Ada riwayat hadis begitu, iaitu riwayat Sunan Ibnu Majah. Dalam ta'liqat Ustaz Mahdi adalah dia tulis dalam Syarah Sanusiah tu, ada situ. Kitab Baba Kutai Baru sini tak ada ta'liq apa-apa tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan bermula qaul yang tahqiq. Okey, ni sekarang nak bahas lain pula, apa beza antara qadim lagi azali. Boleh tak nak panggil Allah Ta'ala ini qadim lagi azali, ataupun qadim saja, ataupun azali saja? Ada beza tak antara qadim dengan azali? Maka kata syarih rahimahullah, dan bermula qaul yang tahqiq, ay al-qaulul muhaqqaq, pandangan yang ditahqiqkan, bahawa qadim dan azali itu satu makna, yakni sama. Qadim dengan azali itu sama saja makna, tidak berbeza. Itu atas pandangan mu'tamad. Jadi atas pandangan mu'tamad ni boleh kita kata zat Allah qadim azali, sifat nafsiyah qadim azali, sifat sifat salbiyah qadim azali, sifat ma'ani qadim azali, sifat ma'nawiyah qadim azali, ila akhirih. Okey, sebab dia pandangan mu'tamad. Jadi tak pening lah. Pandangan mu'tamad biasa tak pening. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, apa dia satu makna tu? Al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Dan iaitu qadim ataupun azali itu barang yang tiada awal baginya, bagi barang wujudi ada ia. Wujudi ni dia panggil khabar kana mahzuf lah. Ada ia tu kana tu. Tiada awal baginya, bagi barang wujudi ada ia barang, atau adami, berdiri dengan sendiri, ada ia barang, iaitu berdiri dengan sendiri, seperti zat, atau tiada, yakni tiada berdiri dengan sendiri, seperti sifat Allah Ta'ala. Okey, titik situ. Jadi sekarang ni dia kata qadim dengan azali tu sama makna. Mana sama makna? Dari sudut benda itu tak ada awal baginya. Takmim dua, sama ada dia wujudi ke adami, atau dia ni jenis al-qaim bi nafsihi, bawa diri sendiri, ataupun tidak bawa diri sendiri. Jadi perkataan berdiri dengan sendiri ni, saya suka dengan perkataan Tuan Guru Ridauddin hafizahullah ta'ala, dengan makna bawa diri. Bukan duk cacang itu. Duk diri cacang tu berdiri dengan sendiri, bukan. Diri dengan sendiri dhabit, iaitu boleh bawa diri. Sifat tidak berdiri dengan sendiri, tak boleh bawa diri, dia menumpang pada yang lain. Jadi wujudi ada ia. Wujudi apa dia? Ay mansubun ilal wujud, yang dinisbahkan kepada ada. Contohnya anak kita tak kahwin lagi, tapi anak kita tu wujudi tak? Passion wujudi tak? Wujudi ni nisbah je, bukan wujud sungguh. Passion wujud tak? Tu wujudi. Ia nisbah kan? Passion wujud tak anak kita? Passion wujud. Tapi ada tak sekarang? Tak ada. Makdum lagi. Tu wujudi. Botol depan kita, wujudi tak? Wujudi sebab dia passion ada. Dan sekarang ada tak? Ada sungguh. Tu dia panggil wujudi lagi mawujud. Tadi wujudi lagi makdum. Tu. Adami, istilah adami ay mansubun ilal adam, dinisbahkan kepada dot. Hak ni khusus kepada salbiyah.
istilah adami khusus pada salbiyah. Adapun amrun i'tibari dan juga hal, dua-dua ni ma'dum pada kharij, tapi dia sabitun, dia sabit. Cuma je amrun i'tibari thubut fil dhihni, hal thubut fil kharij. Amrun i'tibari tidak subut fil kharij, hanya yang subut fil kharij hal. Tu itu adabi adayah. Al-qa'im bi nafsihi, yang boleh berdiri sendiri kepada boleh bawa diri. Apa yang boleh bawa diri? Zat. Seperti zat boleh bawa diri. Dengan makna keberadaan jisim sesuatu tu tak perlu tumpang pada benda lain. Dengan makna jisim kitab ni tak perlu tumpang kepada kitab khulasah. Tuhfah ni tak payah tumpang pada kitab khulasah. Kalau tuhfah ni nak ke kanan, khulasah ni boleh ke kiri. Kalau tuhfah dia nak ke belakang, khulasah dia boleh ke depan. Dia tidak perlu ikut sebab dia bukan tumpang. Itu dia boleh bawa diri tu. Adapun sifat merah pada kitab tuhfah ni, kalau kita bawakan tuhfah ke kanan, dia akan ikut ke kanan. Kalau tuhfah ke kiri, dia akan ikut ke kiri kerana dia tabi'. Dia tabi' kepada zat yang untuk dia bersifat dengan dia. Sebab dia tak boleh bawa diri, dia ikut tabi'. Sebab tu kita tak kata sifat itu bertempat, tapi bertempat atas jalan tabi' jisim. Jisim tempat di tempat lah. Sebab asalnya sifat itu adalah sabit di dan ada di zat. Bukan jadi ada tempat kosong gini tak. Tapi disebabkan jisim ni berada di tempat kosong dan sifat ikut sekali ada ke dia, maka kita pun kata dia ada tempat atas jalan tabi'. Macam kita lah, kita Islam atas jalan tabi'. Tak ucap syahadah tapi keluar-keluar wek tu Islam. Sebab apa? Mokpok Islam. Tabi' lah Islam kita tu. Sebab tu Imam Malik rahimahullah ta'ala kata, seumur hidup sekali wajib ucap syahadah selain sembahyang. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, faham Jadi boleh, semua tu boleh panggil qadim azali atas pandangan mu'tamad. Maka sekalian sifat Allah Ta'ala itu, bila faham tafri' lah, maka sekalian sifat Allah Ta'ala itu qadim sekaliannya. Sifat Allah ta'mim, sama ada nafsiyah atau ma'ani atau ma'nawiyah atau salbiyah, lagi azaliyah. Jadi sifat semua 20 yang kita belajar tu boleh panggil qadim azali, sebab dia sama ada wujudi ke adami, bawa diri ke tak bawa diri, boleh berlaku itlaq azali dan qadim. Mafhum? Kemudian dia buat bagi khilaf. Khilaf yakni beza bagi Sa'ad. Ini bukan Sa'ad kampung ni. Imam Sa'duddin At-Taftazani rahimahullahu ta'ala, yang berkata, ia Sa'ad maqul qaul, qadim itu tiada permulaan bagi wujudnya, dan azali itu barang yang tiada permulaan baginya, bagi barang sama ada ia barang wujudi atau adami, titik, wujudi atau adami. Maka atas kata Sa'ad ini, qidam bagi Allah Ta'ala itu, yakni sifat qidam bagi Allah Ta'ala itu qadim lagi azali, dan syarikul bari itu azali jua, tiada dikatakan qadim. Salah. Ibarat ni ada kesilapan daripada khilaf Sa'ad sampailah qadim. Mana kesilapan di sini? Dua. Pertamanya, nukilan daripada pandangan Imam Sa'duddin At-Taftazani tak betul. Keduanya mengatakan syarikul bari itu azali, tak betul. Bukan tak betul, Zohir tak betul lah. Sebab tu yang ayah dia sekam rahimahullah ta'ala buat kitab Tashilud Du'afa, Rod Tok Guru yang petani tu, yang dia kata mustahil qadim tu, antara rujukannya Akidah Raji ni. Jelas dia kata syarikul bari itu azali jua. Azali. Dihukumkan azali. Syarikul bari. Jadi di sini kita kena perhalusi. Khilaf bagi Sa'ad, yakni Sa'duddin At-Taftazani. Dia ambil pandangan Sa'duddin At-Taftazani. Tengok dia kata. Dia kata apa? Berkata ia Sa'duddin At-Taftazani, berkata ia Sa'duddin At-Taftazani, qadim itu tiada permulaan bagi wujudnya.
qadim wujudnya je barang. Tiada permulaan bagi wujudnya je barang. Jadi bila faham takrif ni, tiada permulaan bagi wujudnya, seolah-olah dia nak kata tak ada permulaan. Kita nak sabitkan azali ni, qadim ni tak ada permulaan bagi benda yang wujudi. Okey, sekarang ni benda yang wujudi ni terbit dua. Pertama sifat, kedua zat. Sebenarnya dia tidak berpandangan begitu. Okey, boleh buka kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharatit Tauhid oleh Imam Baijuri rahimahullah, Tabaq Darut Tahqiqul Kitab, muka surat 154. Dia bawa bagi 3 pandangan. Musadih syarih kita Aqidatul Najim bawa 2 je, dia bawa 3 pandangan. Dia bawa apa? Dia bawa 3 pandangan. Dia kata apa? Tadi hilang. Dia kata apa? Dia kata dah hilang lah. Ya. Anal qadim al-mawjud. Okey. Okey, dalam kitab Tuhfah Murid dia kata, wa'lam, ketahuilah, anna lahum fil qadimi wal azali thalathata aqwal. Pada bab qadim azali ni ada 3 pandangan. Al-awwalu ay al-qawlul awwalu, bermula pandangan yang pertama ialah annal qadima, bahwasanya qadim itu huwal mawjudul ladzi la ibtida'a liwujudihi. Pandangan pertama, qadim itu ialah suatu perkara yang ada, yang tiada permulaan bagi wujudnya. Tiada, huwal mawjud, benda yang ada. Benda yang ada maksudnya apa? Fikir dulu. Zat, sifat. Yang ni zat dan sifat yang tiada permulaan bagi adanya. Okey, yang tiada permulaan bagi adanya. Wal azaliyu, sedangkan azali ma la awwala lahu, barang yang tidak ada awal baginya bagi barang, sawaun kana wujudiyan au adamiyan, sama ada dia itu benda wujudi ataupun adami. Dia seolah-olah sama macam Aqidatul Najim di sini. Pandangan pertama, fa kullu qadimin azaliyun, faham daripada ni, maka kita kata setiap qadim itu azali dan la aksa, dan bukan sebaliknya. Setiap qadim itu azali. Kenapa? Kerana qadim itu kena kepada benda ada saja. Benda ada yang tiada mula. Mana? Sifat dan zat. Azali itu umumlah, wujudi ke adami, sabit azali belaka. Okay, kita kata qadim itu lebih khusus daripada azali pada pandangan pertama. Ni seolah-olah takrif ni macam sebiji Aqidatul Najim dah. Cumanya tidak. Cumanya itulah contoh kita bincang nanti. Kita baca dulu. Al-thani, al-qawl al-thani, annal qadimah, bahwasanya qadim itu huwal qaimu binafsihi alladhi la awwala liwujudihi. Qadim itu ialah yang benda qaim binafsihi, benda yang boleh bawa diri. Apa dia? Zat saja. Zat yang tidak ada awal bagi wujudnya, wujud zat. Hak tu qadim. Kena pada zat ya. Mana? Pandangan kedua, kena pada zat ya dipanggil qadim. Wal azali ma la awwala lahu adabiyan aw wujudiyan qaiman bi nafsihi aw bi ghairihi. Adapun azali, benda yang tidak ada awal, sama ada benda itu adami ke wujudi ke qaim bi nafsihi, yang boleh bawa diri, iaitu zat ke, atau selainnya, iaitu sifat. Hadza huwa alladhi yafhamu bil kalam as-sa'di. Inilah pandangan kedua. Alladhi yafhamu min kalam as-Sa'di, yang dapat difahami, alladhi yufhamu, yang dapat difahami akan dia daripada kalam Sa'd. Ni kebanyakan kitab sebut inilah pandangan Sa'dnya nombor 2 ni. Wallahu a'lam, sama ada hadza tu rujuk 1 2 ke atau 2. Kalau ikut zahirnya 2 sajalah. Kalau 1 2 dia akan pakai dhamir hadzani, betul tak? Dia iktibar zahir lah, jangan takwil pula. Boleh hadza ay hadza kullun minal aqwal, ataupun kullun min ahadihima, jangan kita gitu. Kita panggil kaidahnya at-taqdiru, ataupun ma la yahtaju ila at-taqdiri aula mimma yahtaju ila at-taqdir. Ibarat yang tak berhajat pada takdir itu lebih aula daripada berhajat pada takdir. Dari sudut i'rab kita sebolehnya jangan takdir lajak. Bolehnya sebolehnya ikut zahir lah. Jadi hak zahirnya hadza ni rujuk 2 lah.
Okey, kalau kita berpandangan kata hadza itu rujuk pada pandangan kedua, makna takrif dalam Aqidatul Najdi pertamanya berbeza dengan takrif asal. Sebab Aqidatul Najdi kata qadim itu tiada permulaan bagi wujudnya. Wujudnya ada dua. Pertama qaim bi nafsihi, yang kedua qaim bi ghairihi, yang merujuk pada sifat ma'ani. Kalau zat qaim bi nafsihi. Sedangkan takrif nombor dua ni qaim bi nafsihi. Qadim tu kena pada zat saja. Okey, kena pada zat saja. Jadi dia pun bawa contoh lah Aqidatul Najdi tu. Kalau contoh, kalau takrif azali, dia kata barang yang tiada permulaan baginya sama ada wujudi ataupun adami. Okey, boleh terima lah. Sebab dia berdasarkan pandangan kedua tu, Imam Sa'duddin Taftazani tu, kena lah tepat. Tu dah tu. Itu atas kalau kita nak kata hadza tu rujuk pada asali. Andai kata kita nak kata, oh dah, awal dengan Sani ni pandangan Sa'duddin, contohlah. Awal dengan Sani ialah contoh bagi kalam bagi Sa'duddin. Kalau kita berlaku atas dua-dua ni kalam Sa'duddin atas Tazni, andai kata tak kena juga dari sudut contoh. Tak kena juga dari sudut contoh. Dia kata apa? Maka atas kata Sa'ad ini qidam, yakni sifat qidam bagi Allah itu qadim. Pada pandangan pertama dia kata qadim itu al-mawjud allazi la ibtida'a li wujudi. Benda yang ada yakni zat ataupun sifat yang ada yang tak ada awal bagi wujudnya. Qidam tak ada. Qidam tak ada. Pandangan yang kedua, al-qa'im bi nafsihi allazi la awwala li wujudihi. Al-qa'im bi nafsihi tuju pada zat ya, lagilah tak masuk qidam ni. Ini tak kena. Nombor dua tak kena contoh. Contoh tak kena. Lepas tu dia buat contoh apa lagi? Azali dan lagi azali. Dia kata qidam Allah Ta'ala itu qadim lagi azali. Qadim tu tak kena. Azali boleh jadilah. Azali boleh jadi sebab qidam itu jenis sifat adami. Lepas tu dia kata dan syarikul bari itu azali juga. Syarikul bari tidak dihukumkan azali pada zahir ibarat. Lupa tadi ya. Pandangan ketiga apa dia? Pandangan ketiga tu yang muktamad tu lah. Mutaradif. Tak payah baca lah tu. Nak isunya satu dengan dua ya. Syarikul bari itu bukannya azali. Tak sabit syarikul bari itu azali. Syarikul bari benda mustahil. Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu ay thubutuhu. Adamu thubutihi fil kharij lah. Tak sabitnya benda tu, lagi pula tak ada je benda tu di kharij, di luaran, di lerti. Tak ada. Syarikul bari ni tak ada. Zat dia tiada walaupun dia passion wujudi, tapi dia ma'dum. Bila ma'dum tak boleh kita nak hukum dia itu baharu ke azali ke qadim. Tak boleh ya. Macam anak kita yang belum lahir. Anak kita yang belum lahir ni bukan mustahil pada akal. Mungkin sayujat, mungkin akan ada. Jadi sekarang kita tak kahwin lagi. Allah Ta'ala takdir, mungkin akan ada anak yang bernama Ahmad. Okay, sekarang ni kita tak kahwin lagi. Boleh kata tak anak kita ni baharu ke qadim? Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia tiada. Tapi boleh kita nak kata anak kita ni mungkin. Boleh. Sebab mungkin lebih luas daripada hadis. Hadis ni baharu lebih khusus daripada mungkin. Jadi mungkin ni mestilah dia itu ada, baru kita hukumkan dia baharu ataupun qadim. Biasanya kalau makhluk qadim baharulah. Kalau Allah Ta'ala qadim. Faham? Jadi sini fihi ghalatun. Sama macam Durusami. Saya pernah mengajar kitab Durusami dekat Surajati. Kat bahagian ni saya pelik lagi. Kok mana? Tahu aku. Baca-baca tahu aku. Jemaah Haji. Dia kata yang nampak pelik ni tuan. Contoh nampak pelik, rujuk balik tak. Contoh pelik. Pelik sebab apa? Pelik sebab tak kena dengan takrif. Satu. Lepas tu Sa'duddin punya takrif pun beza kalau ikutkan hadza ay hadza al-qaul tsani. Tu. Okey. Tiada dikatakan qadim. Dia kata syarikul bari tu tak dikatakan qadim, dipanggil azali. Yakni, ni kita boleh tanggung lagi lah. Boleh kita kata tanggung lagi lah. Mungkin jatuh ke
ataupun yang nak dimasukkan ternafi yang syarikul bari tu azali ke, boleh lagi hak tu. Hak contoh saat tu dengan takrif saat tu yang kita fihi ghalat. Tak apa, tak nak salah. Jadi kalau orang baca sendiri ni, dia nak goreng apa kat orang? Tak nak goreng goreng hari bau. Jaga tu tiada dikatakan qadim. Dikatakan azali syarikul bari, tak dikatakan qadim. Mungkin kita boleh tanggung kata dia nak kata di sini tidak sabitnya syarikul bari tu azali, bukan qadim. Tu sah lah. Tanggung situ. Bapa Qutaibah pun tak boleh apa, tak kata apa. Maka azali itu umum dan qadim itu khusus atas qaul saat ini. Memang betul lah, khusus tu betul. Sebab ikut takrif yang kedua, al-qa'im binafsihi labtida'a fi wujudihi. Al-qa'im binafsihi alladhi labtida'a li wujudihi. Tu qadim. Dia khusus pada zat ya, ikut takrif Sa'duddin At-Taftazani di atas pandangan kedua. Atas pandangan pertama, al-mawjud secara umum, iaitu sifat nafs, sifat yang ma'ani, sifat yang jenis ada, lagi pula zat. Tu panggil qadim. Adapun azali, adami ke, wujudi ke, qa'im binafsihi ke, bukan qa'im binafsihi, semuanya dipanggil azaliyun. Boleh dipanggil azali belaka. Jadi azali itu lebih umum, qadim itu khusus atas qaul saat ini, iaitu qaul saat, qaul yang dhaif. Mana yang mu'tamad sama. Habis. Kata syarih rahimahullah, ketahui olehmu bahawa qadim itu 3 bahagi. Dia nak bahagi pula, yakni 3 bahagi ni dhabit, yakni sama ada digabungkan antara qadim dengan hadis, benda baharu ataupun berkait dengan Allah Ta'ala. Qadim ni ada 3, yakni berkait dengan Allah dengan berkait dengan makhluk. Kita gabungkan dua-dua ni, maka qadim ni ada 2, ada 3. Tapi sebenarnya ada 4 lagi akan datang. Kita taklid 4. Dia kata mana? Qadim itu 3 bahagi. Pertama, qadim hakiki, iaitu qadim hakiki, qadim bagi zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya, sifat Allah, dan segala asma'nya, nama-namanya Allah. Titik. Qadim hakiki ni dalam kitab Hidayatul Murid Syarah Jauharatit Tauhid Imam Ibrahim Al-Laqani rahimahullah, dia pecah pada 2. Satu dia panggil qadim zati, kedua dia panggil qadim sifati. Ni qadim hakiki lah. Sini dia tak bahagi, dia terus kata qadim hakiki. Kalau Ibrahim Al-Laqani dia bahagi 2. Qadim zati, qadim sifati. Sebab tu ada 4 tu. Qadim zati, yakni zat Allah qadim. Qadim sifati, yakni sifat-sifat Allah Ta'ala tu qadim. Okay. Kedua, qadim zaman, yakni qadim zamani. Moleknya tambah ya nisbah, sebab dia sifat pada qadim, yakni lama zaman, lama masa, seperti yang telah lalu sebutnya lama masa, iaitu sekurang-kurangnya setahun. Itlaq setahun. Kena cah pun. Ipah ni nak baca kat semazar pula ni. Jenuh pula nak kena right. Tak hujan. 30 minit daripada sini. Ya Allah, baca kitab Tijan. Baru pertama kali mula. Ipa bagi 10 majlis ya. Kita baca 30 majlis Tijan tu. Macam mana aku nak pecut, aku pun tak tahulah. Dah lah sejam setengah Allah, budak semazar. Kemudian kata musanif tu yang pakai macam ni, lepas Allah alam, pum, Allah. Tidak ke t-shirt tu pelik buat pakai baju Melayu, baju ni hari ni. Sebab nak pecut lepas ni. Kemudian kata musanif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan qadim, qadim apa ni? Didhabit akan lama masa itu sekurang-kurang lama masa setahun. Noktah. Setahun lah. Makruf. Dan ketiga, qadim idhafi, namanya nama qadim seperti terdahulu bapa daripada anak. Ni dalam makulat pun ada ni, makulat idhafi nisbah. Nisbah pada pak dengan anak. Mana lama? Pak lama lagi. Panggil qadim. Qadim apa? Qadim idhafi. Kerana dari sudut ubuwah dengan bunuwah.
ubuah bapa dengan bunuah anak, kebapaan bapa dan keadakan anak itu yang mana lama lagi, iaitu bapa. Kalau makulah idhafi tu dia bahas gini, dia bahas apa nama tu, nak panggil bapa tu nisbah kebapaan tu mestilah dia ada anak baru boleh faham bapa. Nak panggil dia isteri mesti ada suami baru boleh faham isteri. Itu idhafi lah tu. Itu idhafi lah, sadaran kita faham. Kita ni abang, dalam masa yang sama kita adik, dalam masa yang sama kita bapa, dalam masa yang sama kita tu, dalam masa yang sama kita apa nama tu, kawan, sahabat. Sebab apa? Sebab itlaq i'tibar lain-lain. Kita ni bapa nisbah ada anak, kita ada suami nisbah ada isteri, kita ni atuk nisbah ada cucu, kita ni bapa nisbah ada anak. Itu benda sama ya, idhafi pada kita, idhafat pada kita. Ni idhafat dia sedikit masuk daripada anak dengan bapa, mana lebih lama bapa. Tu dia panggil qidam idhafi. Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala, bermula qadim, mana tadi? Mana hilang? Terdahulu okay. Bermula qadim hakiki itu tiada harus dikatakan yang lain daripada Allah Ta'ala. Tiada harus dengan makna haram. Bahkan kalau i'tiqad boleh jadi kafir pula. Jadi kita kata, ada sifat qadim selain Allah Ta'ala, ada zat yang qadim selain Allah Ta'ala. Tidak boleh, haram cakap itu. Bahkan kalau i'tiqad boleh itu kafir. Tafri' maka barang siapa menthabitkan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala itu qadim hakiki, yakni qadim pada sifat ataupun pada zat, maka iaitu barang siapa tadi kufur, seperti falasifah, seperti pok-pok ahli falsafah. Ia falasifah mengiktikadkan qidam falakiyah. Qidam falakiyah ni boleh tengok dalam tobik apa nama tu, Baba Kutaibah, dia kata iaitu jalanan matahari, bulan dan bintang. Itu falak lah. Dia kata qidam hak tu. Dan anasir apa? Kata Baba, anasir itu ialah tanah, air, api, angin. Itulah cerita Avatar tu. Oh, lama tak tengok cerita Avatar. Zaman-zaman dulu. Kecil-kecil. Unsur-unsur. Anasir yang empat dia panggil al-anasirul arba'ah. Itu makruf. Angin, api, air, tanah. Tu. Empat tu. Kalau Yu-Gi-Oh begitu. Yu-Gi-Oh ada unsur pasapah. Siapa tengok Yu-Gi-Oh lah. Tak tengok sudah lah. Yu-Gi-Oh monster tu ada unsur air, unsur api, unsur tanah, unsur angin, ada seorang lagi unsur cahaya. Kemudian kata Musadih rahimahullahu ta'ala, itu tak boleh sebab sama dengan falsafah. I'tiqad sama dengan falsafah kafir. Sama dari sudut mengqidamkan sesuatu selain Allah. Dan qadim dan qadim nama pula. Sabit qadim, nama qadim, dan wajib dan maujud yang ada, dan sari' yang menciptakan. Maka keempat-empatnya ni setengah daripada nama Allah Ta'ala dengan ijma'. Ada ulama kata ijma' pula. Nama wajib, nama qadim, nama sari', nama maujud itu, dia kata nama Tuhan juga. Ijma' ulama. Sebab apa? Sebab ni memang sabit pada Tuhan. Ada pandangan yang mengatakan bahawasanya tak, apa nama tu, Asmaul Husna itu tak berhajat pada tauqifiyah pun tak apa, asalkan kena pada makna. Asalkan kena pada makna. Ada juga pandangan itu. Cuma dia qil wa qal lah. Qil wa qal. Tapi dia kata ni ijma' ulama, qadim, wajib, maujud, sani' itu ialah sabit dengan nama Allah menurut ijma' ulama. Ni pun dalam Nurul Samin pun sebut. Dan kata Musanih, habislah bab qidam. Habis. Itu masuk baqa' pula. Baqa' ialah faham daripada tiada binasa di dalam mutabaqah dia. Yang ni ternafi binasa bagi Allah. Sebab tu kita jauhi sebelum pada Mekah dia terjemah menafikan baharu. Itu adalah qidam. Menafikan binasa itu baqa'. Kalau menafi ni makna apa beza? Kita takrifkan sifat salbiah ni adalah sifat yang tidak layak bagi Allah. Betul tak?
Itu kita pun terjemuh. Kitab Jawi dulu pun terjemuh. Menafikan baharu, menafikan binasa, menafikan tak serupa makhluk, menafikan berbilang, menafi. Okay, bezanya. Apa salbiah itu sifat yang tak layak bagi Allah. Dah apa beza kalau kita kata kudrat iradat ilmu hayat tu pun menafikan sifat yang tak layak bagi Allah. Apa beza? Sifat wujud itu juga menafikan sifat yang tak layak bagi Allah. Sifat makna itu juga, maknawiyah itu juga mensabitkan untuk mensabitkan bahawasanya tak layak sifat yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Untuk menafikan sifat yang tak layak bagi Allah Ta'ala juga. Dah apa beza? Kalau kita kata menafikan baharu, menafikan qidam, apa beza? Ni kalau orang tak perhalusi, tak reti ni. Kalau orang gaji luar, kalau orang gaji syarat, kalau dia tak bahas, dia tak reti tau. Kita pun pening seorang. Kok mana sifat salbiah itu sifat yang tak layak bagi Allah. Itu sifat makni sehari pula, sifatun wujudiyatun qaimatun bidatihi ta'ala. Itu sifat manawiyah pula, sifat yang melazimi ma'ani. Sifat nafsiyah pula, halun wajibun ila akhirih. Satu hal yang wajib sabit pada zat Allah Ta'ala, ghairu mu'allati bi'illatin, kalau atas dasar hal lah. Kita pun pening. Kok mana salbiyah ni? Salbiyah ni takrif dia ialah kalau kita terjemahkan, menafikan sifat yang tak layak bagi Allah. Dah wujud menafikan sifat tak layak bagi Allah juga. Ma'ani pun menafikan sifat tak layak bagi Allah juga. Ma'nawiyah pun sama, dah apa beza? Sebab tu salbiyah itu terdafi, dia panggil dalam kitab Ahsyah salbun bima'na al-insilab, dengan makna madlul bagi sifat salbiyah. Madlul qidam baqa' sampai wahdaniyah kena kepada ternafi suatu. Tu dia panggil adami. Mafhum dia tu kena kepada ternafi, kena kepada tidak lalu dah. Kalau ma'ani dia menafikan sifat yang mustahil atas dasar dilalah iltizamiyah. Dalam kitab Hidayatul Mutafakirin sebut jelas. Kerana benda itu ada, bila ada kita bahas dulu, ada sifat kudrat lagu mana, ta'aluk ke mana, faham tu baru kita kata oh kudrat ini sabit, maka tak sabitnya lemah. Atas jalan dilalah iltizamiyah, bukan mutabaqiyah, bukan selalu. Tabaqiyah ni selalu. Faham qidam, faham pada selalu kepada tidak baru. Bukan. Tu qidam. Tu salbiyah. Kalau sifat ma'ani, kudrat langsung kena kepada tidak lemah, ada. Sebab kudrat tu dia sifat yang ada. Ma'ani tu dia sifat yang ada. Maka kita bahas sifat ma'ani dulu. Pumpa, faham tu, maka kita menafikan bahawasanya bila sabit kudrat, maka tak ada lah sifat lemah. Sabit iradat, tak ada lah tergagah. Sabit hayat, tak ada mati dan sebagainya. Ada pun maknawiyah, dia ikut ma'ani lah. Tu. Kemudian kata Usarih rahimahullahu ta'ala, kata Usarih wal baqa'u, ataf kepada al-wujud. Artinya arti baqa' yang ketiga daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yakni mesti sabit pada Allah. Kita kata dah wujubul wajibat, mesti sungguh benda yang sungguh. Mana benda yang sungguh? Baqa'. Mesti sungguh sabit sifat baqa' di Tuhan. Tu wujubul wajib. Wajib itu bukan i'tiqad. Wujubul wajib itu i'tiqad. Mesti sungguh Allah baqa'. Mesti sungguh Allah kekal. Itu i'tiqad. Kalau kekal saja, tu bukan i'tiqad. I'tiqadnya mesti sungguh Allah kekal. Tu i'tiqad. Faham tak dia? Kau aku syok sendiri ni. Tu. Kemudian kata Usarih rahimahullahu ta'ala, iaitu baqa'. Artinya arti baqa' kekal tu intiqalul lughati ila lughatil akhar. Titik. Apa makna kekal? Al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Dan makna kekal pada hak Allah Ta'ala, yakni pada zat Allah Ta'ala itu ketiadaan akhiriyah wujudnya, wujud Allah. Ketiadaan hak bangsa akhir pada wujudnya Allah. Itulah mudah-mudah. Ketiadaan yang sifat baqa' kena pada ketiadaan. Yang ni tidaklah. Sifat baqa' tu kena pada tidak. Tidak apa? Tidak ada akhir bagi wujud Allah. Wahdaniyah tidak berbilang. Tu tidak tu dia panggil dilalah mutabaqiyah. Itulah salbi bimakna insilab, nafyu bimakna al-intifa'. Itu adalah Hasyiah Syarqawi. Tidak apa-apa lah takdir intifa' insilab, kerana dia itu merujuk kepada
bukannya fi'lul fa'il, bahkan infial. Kalau makulat ayyan fa'ilah, bukan makulat ayyaf'ala. Itu kalau makulat lah. Bukannya Allah Ta'ala ni berkait dengan makulat tu kait dengan makhluk. Makulat tu, ilmu makulat tu kita bincang berkenaan dengan ilmu tentang makhluk. Nak menafikan Allah bukan gitu. Begitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, baqa, dan jikalau engkau kehendak niscaya engkau kata tiada berkesudahan wujudnya, wujud Allah, yakni wujud Allah tak ada sudah, wujud kita ada sudah. Bila Allah Ta'ala mati, yang kita ada sudah tu. Atau dikatakan menafikan adam, menafikan yakni ternafi. Menafikan adam yakni ternafinya, tiada yang menghubungkan bagi wujudnya ya Allah, yakni ternafinya sifat tiada tu akan berhubung dengan wujud Allah bila-bila masa. Tak ada. Itu dia panggil baqa. Allah Ta'ala kekal. Satu lagi. Jadi kita kata salbiah Allah Ta'ala kena pada ternafi. Jadi salbiah Allah Ta'ala ternafi suatu. Begitu juga salbiah makhluk sama lah. Botok itu ialah maknanya tidak berambut, atau salbiah. Mandul itu tidak beranak, atau salbiah. Sebab mandul botok ni dia bukan ada, dia faham. Lagi pula madlul dia kena kepada tidak berambut, tidak sesuatu. Tidak beranak, tidak berambut, tidak sesuatu. Lagi pula dia itu bukannya wujudi. Botok bukan wujudi, boleh tunjuk botok. Tak boleh tunjuk botok, tunjuk hak ni kena pada rambut atau kepala. Mandul nak tunjuk ke mana? Tidak beranak tu. Tak boleh. Faham je. Oh, mandul tak beranak. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, atau dikatakan maka ketiga-ketiga ibarat itu, ibarat yang tersebut tadi, satu maksud jua, satu maknanya. Dan akhiriyah itu, akhiriyah diitlaqkan, yakni disebutkan atas kesudahan, titik. Akhiriyah itu maknanya kesudahan, makna pertama. Makna kedua, dan iaitu makna kesudahan ni. Kesudahan ni yang dikehendaki di sini di perbahasan baqa. Sebab dia kata ketiadaan akhiriyah wujudnya, yakni ketiadaan kesudahan wujudnya. Itulah maksudnya. Itu makna pertama. Akhiriyah makna kesudahan. Itu makna pertama. Dan itu yang murad di sini. Dan diitlaqkan makna kedua. Diitlaqkan akhiriyah itu juga pula mana juga atas kekal, kemudian daripada fana makhluk. Kekal kemudian daripada fana makhluk. Hak ni kalau kita gunakan dengan takrif tadi, ketiadaan akhiriyah wujudnya akan jadi ginilah, ketiadaan kekal wujudnya. Tak ada, bukan tu. Allah Ta'ala kekal. Sebab tu dia kata murad yang kata akhiriyah sini ialah kesudahan. Sebab saat ini kita kata ketiadaan akhiriyah, yakni akhiriyah tu kesudahan, ketiadaan kesudahan bagi wujudnya, itu kekal. Bukannya ketiadaan kekal kemudian daripada fana Allah pada wujudnya, bukan. Bukan tu. Kita sabit kekal kemudian daripada fana makhluk, itu akhiriyah yang sabit. Akhiriyah yang kita nafi ialah kesudahan, bukan akhiriyah yang kita sabit iaitu kekal. Jadi akhiriyah ni ada dua. Pertamanya kesudahan, habis. Yang kedua kekal selepas fana makhluk, selepas habis musnah makhluk, dia kekal. Itu pun akhiriyah juga. Sebab tu ada asmaul husna dia panggil al-akhir. Al-akhir di situ dengan makna kekal, bukan dengan makna habis. Okay. Dulu gaji Baqarah ada dah kita sebut dah. Begitu juga kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada asma'illahul husna dengan makna ini, dengan makna kekal kemudian daripada fana makhluk, nama Allah Ta'ala itu al-akhir. Al-akhir, al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin, huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Dan muqabil bagi akhiriyah dengan makna ini, dengan makna apa? Dengan makna kekal kemudian daripada fana makhluk ialah al-awwaliyah.
dengan makna awaliyah, terdahulu atas segala perkara. Terdahulu. Makna dia ada dulu. Benda pertama yang mewujud ialah Allah Ta'ala. Tak ada benda lain. Tak ada yang mendahului wujud Allah. Itu awal. Al-awal yang muqabil akhiriyah. Akhiriyah kan kata kekal selepas farad makhluk. Awaliyah yang muqabilnya ialah dia itu wujudnya tidak didahului oleh siapa-siapa. Allah Ta'ala lah wujud yang pertama. Dan abad dan azali. Dan setengah daripada awaliyah ataupun kita kata Asmaul Husna tu, dengan ini makna nama Allah Ta'ala itu Al-Awwal. Dan setengah daripada Al-Awwaliyah lah nampaknya tu. Dengan ini makna. Dengan ini makna. Jadi nyo tadi tu dengan akhiriyah lah tadi tu. Daripada awaliyah, dengan ini makna nama Allah Ta'ala itu Al-Awwal. Tadi tu. Al-awwal ay, yakni apa? Awal itu, iaitu awal ni terdahulu atas segala perkara. Ada iaitu mendahului daripada segala perkara ada yang lain. Mengapa tidak ada yang mendahului? Ada yang Allah Ta'ala dan sifat dia. Allah jaya dulu. Habis. Tanbihun ay hadha kalamun munabbihun liman ghafala. Nampak peringatan sikit. Tanbihun ay hadha kalamun munabbihun liman ghafala. Diketahui daripada barang yang terdahulu sebutnya barang, bahawa Allah Ta'ala itu tiada awal baginya ya Allah, dan tiada akhir baginya ya Allah. Nuktah. Itulah nak kata wujud Allah tak ada awal, tak ada akhir. Itu ya. Dan bahawa Adam kita pada azal, tiada kita pada azal itu tiada awal baginya, bagi Adam kita. Tiada kita ni wujudi ke adami. Tiada kita. Ataupun kita kata gini lah, tak payah kata adami wujudi. Tiada ni wujudi ke subuti. Wujudi ke subuti. Subuti. Tiada ni, dia bukan wujudi. Tiada ni bukan wujudi. Tiada ni subut, sabit lah. Jadi tiada kita sejak azal, yakni sabit tiada kita sejak azal, bukannya ada tiada kita sejak azal tak. Sabitnya tiada kita sejak azali itu azali. Sabitnya tiada kita sejak azali itu azali. Mana tadi? Hilang. Dan bahawa Adam kita pada azal itu tiada awal baginya. Tiada awal tu azali lah. Tiada kita pada azal itu azali. Lagi pula qadim atas pandangan mu'tamad. Kalau atas pandangan sa'ad tadi, azali je lah. Tiada kita ni bukan mewujud. Tiada kita ni subut. Sabit. Betul. Sejak azali, makna apa? Tiada kita sejak azali ni sabitun. Wajib pada akad tiada kita sejak azali. Dah orang buat iskal pula. Katanya nak katakan Allah Ta'ala ni sejak yakni pada waktu azali ni tak boleh ada benda qadim ataupun azali selain daripada Allah dan sifat-sifat dia. Lagu mana tiba-tiba tiada kita ni pun qadim juga. Ulama jawab tiada kita ni sabitun, subut. Adapun yang mustahilnya ialah sejak azali tak boleh ada benda wujudi lain selain Allah. Itu dalam Syarqawi awak. Gaji Syarqawi ni, boleh padalah baca kitab lain, boleh baca gitu ya. Sama. Dia kata, kok mana kata ada benda azali qadim yang lain, sedangkan kita kata tak boleh pada masa azali itu adanya benda qadim selain Allah dan sifat-sifatnya. Kita kata, tiada kita sejak azali itu bukan benda wujudi. Yang mamnu' itu, yang tertegah ada benda lain pada waktu azali, ialah bila kita kata ada benda wujudi lain selain Allah yang sabit sejak azali. Itu mamnu'. Adapun tiada kita bukan wujudi, dia sabit ya. Syarqawi intah. Pak tu suruh gaji Syarqawi tu. Gaji Syarqawi dia panggil, kalau faham Syarqawi dan gaji Syarqawi tu, maknanya kitab-kitab lain tu baca lah. Dia baca. Ditambah pula kalau baca Dusuki, sodok itu. Habis Dusuki tu boleh balik lah. Khatam Dusuki kat sini ni balik lah.
Boleh balik daripada Terengganu. Tak payah mari lah. Model banyak lah. Untuk tauhid ni. Kemudian kata Musallih rahimahullahu ta'ala. Tiada kita, yang ni Adam kita tu ada sabit sejak azali. Tak ada awal baginya. Dan baginya akhir. Ni dia nak mempak benda tu lah. Apa benda yang tiada awal ada akhir, apa benda yang ada awal ada akhir, apa benda yang ada awal tiada akhir, gitulah. Apa benda yang tiada awal tiada akhir, apa benda yang ada awal tiada akhir, apa benda yang tak ada awal ada akhir, apa benda yang ada awal ada akhir. 4. Maka tiada kita sejak azali ni tiada awal ada akhir. Akhirnya bila? Akhirnya bila ada makhluk. Tak adanya tiada kita, tak sabitnya tiada makhluk tu bila ada makhluk. Maka habislah. Tiada manusia, tiada makhluk tu habis bila? Habis bila ada makhluk. Tiada awal sebab sabit sejak azali. Yang kedua pula, dan ada pun sekalian makhluk, maka bagi makhluk itu awal dan akhir. Ini bahagian kedua. Apa yang ada awal dan akhir? Makhluk lah. Jelas. Tu. Dan segala nikmat syurga dan azab neraka. Neraka tu bukan tu. Ada baginya nikmat syurga dan neraka itu awal, dan tiada baginya bagi nikmat tadi akhir. Ada awal tapi tak ada akhir. Awalnya bila? Bila masuk neraka syurga. Tak ada akhir kerana khalidina fiha abada. Tak ada akhir, dhabit, yakni tiada akhir dengan izin Allah. Tapi kalau ikut akal, harus saja Allah Ta'ala musnah, buat balik alam lain. Buat semula manusia, taklif semula. Itu harus. Tapi dari sudut dalil syarak, khalidina fiha abada. Tidak ada akhir dengan izin Allah. Maka tiap-tiap daripada kedua nikmat syurga dan azab neraka itu kekal. Tetapi kekal tu pada syarak. Tiada, yakni tiada kekal pada akal. Kerana pada akal harus adam, harus tiada kedua-duanya, nikmat syurga dan azab neraka. Sudut syaraknya, sebab sabit pada syarak khalidina fiha abada, sama ada orang kafir ataupun orang mukmin. Bersalahan Allah Ta'ala itu, maka tiada menerima fana sekali-kali. Yang Allah Ta'ala memang pada akal tak terima fana lah, tak terima binasa. Tak terima binasa itu tiada pada syarak dan tiada pada akal. Yakni tiada menerima fana Allah Ta'ala pada syarak, tiada menerima fana Allah pada akal. Pada akal, ini hukum akal. Pada syarak, yang ni sabit dalam nas. Maka segala bahagi itu, bahagi Adam dengan apa? Bahagi itu mana? Itu yang mana ada awal, ada akhir, tak ada awal, tak ada akhir, ada awal, tiada akhir, ada akhir, tiada awal tu. Itu semua 4 bahagian lah. Dalam Hidayatul Mutafakirin ada ni. Kitab Syarqawi ada, kitab Syarah Jawhar Tauhid ada, kitab Tuhfah dia ada. Kata Musannif rahimahullahu ta'ala, dan kata Musannif habis bab baqa, mukhalafatuhu ta'ala wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, wa mukhalafatu ataf kepada wujud, hu mudhafun ilaih, ta'ala lah. Lil hawadithi lam zaidah. Hawadith tu maf'ul, mukhalafah lam tu zaidah. Artinya, arti mukhalafah lil hawadith yang keempat daripada sifat yang wajib, yakni wajib mesti sabit bagi Allah itu, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Apa arti? Artinya, arti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Okey. Bagi dengan makna akan. Bagi dengan makna akan, kerana zaidah ni tak boleh terjemah, dia tidak ada makna. Dia tidak ada makna zaidah ni. Harfun zaidatun, satu ya, iaitu dia memajrurkan huruf selepas dia. Adapun muta'alaq dia tak perlu, dan juga apa tu, lagi pula tidak ada makna. Tidak ada makna. Kalau raja asli dia ada makna, perlu muta'alaq dan memajrurkan selepasnya.
Hak ni bagi, yakni bagi dengan makna akan segala yang baru, bersalahan oleh Allah. Mukhalafatuhu idhafat masdar kepada fa'il, khalafa yukhalifu mukhalafah. Kalau matan bina disebut fa'ala yufa'idu mufa'alah, wazan dia itu untuk muqabalah. Untuk apa? Muqabalah, pada asal lah muqabalah. Ini muqabalah apa? Makhluk bukan ada sejak azali. Kita sabit ni sejak azali. Allah Ta'ala sejak azali tak sama dengan makhluk. Hai, kok mana adalah Hasyiah kata? Kok mana pula kita katakan Allah Ta'ala tak sama dengan baharu sejak azali, sedangkan pada azali tak ada lagi baharu? Oh, yang kita maksudkan bukannya nak sungguh canggah dengan baharu tu sejak azali. Yang kita naknya mafhum daripada baharu. Apa baharu? Dua. Pertamanya jisim wa arad. Jisim dan arad. Jadi maknanya ternafi pada azali. Sejak azali lagi Allah Ta'ala zat dia bukan jisim, zat dia bukan arad. Bukan. Zat dia bukan jisim, zat dia bukan arad, zat dia bukan sifat. Bukan. Tu dah ternafi sejak azali tu. Zat dia bukan jisim, zat dia bukan arad, sifat dia bukan arad. Tu. Tu yang kita nak nafi sejak azali. Bukan je nak kadang nak muqabalah dengan manusia makhluk, sedangkan tak ada pada sejak azali makhluk tu. Ini kata apa maksud bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru? Artinya, arti dobek yakni maknanya. Dia kena hati-hati tak yawi. Dia arti dengan makna terjemah, makna atau maksud dengan makna tafsir dia, perkara yang dikehendaki, ma yuradu bihi. Jadi arti yang kedua ni dengan mana maknanya, maksudnya, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru ialah tiada. Tengok, tiada, mukhalafah kena kepada tidak. Itu salbiah, itu dalalah mutabaqiyah, itu insilab, ternafi. Tidak, ternafinya bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Noktah. Maka diketahui daripada yang demikian itu, demikian tidak bersamaan Allah Ta'ala dengan baharu, menafikan yakni ternafi. Menafikan yakni ternafi. Orang pun tanya, kita ni ubah murad musannih, perkataan musannih, kau menafi, kita kata ternafi. Oi, ngaji lebih sikit. Dalam kitab Hasyiah jelas dah. Syarah sebut an-nafyu, Hasyiah sebut an-nafyu bi ma'na lintifa. Hasyiah tu tak hormat musannih syarah ke lagu mana? Dah, nak masuk jelas. Sebab apa syarah dia tak tahu ke bi ma'na intifa ni? Dia tahu. Cuma mungkin jaryun 'alal ghalib. Ghalibnya ulama tak kata nafyu lah. Tapi makna bukan nafiu, makna intifa. Kok mana hang nak tahu? Mengaji. Tu ya. Hang kena mengaji baru tahu. Hak ni aku jaryun alal ghalib. Sebab tu kita kata puak-puak dulu, ya ulama-ulama dulu terjemah mendengar, melihat, berkuasa, jaryun alal ghalib. Terjemahan tasamuh. Tolak ansu ya. Menafikan yakni ternafinya jirim dan bukan marad. Marad tu sakit. Bapak Kutaibah sebut apa? Marad. Tengok jari ya. Bukan marad. Arad, ain. Maka ternafilah jirim dan arad dan kulliyah dan juz'iyah. Jisim, jirim, makruhlah jirim terbelah pada dua, jirim firik, jirim murakkab slash jisim. Jirim murakkab boleh terima bahagi, jirim firik tak boleh terima bahagi. Yakni benda yang paling halus sekali. Itulah jirim firik, benda yang boleh belah bahagi walaupun benda tu halus, itu jisim. Itu menurut ahli sunnah wal jamaah. Gabungan dua jauhar firik itu jisim dah. Itu dalam ahli sunnah wal jamaah. Rujuk Syarhus Sanusiyah Imam Bajuri. Kulliyah ni benda yang menyeluruh, besarlah. Juz'iyah benda yang halus. Maka kata syarih, dan segala yang lazim bagi segala perkara itu, segala perkara jirim, arad, kulliyah, juz'iyah, apa yang melazimi empat ni pun tak ada dan ternafi pada Tuhan. Dan lazim bagi jirim, dia pun terjemah satu-satu, lazim bagi empat tu. Dan lazim bagi jirim empat perkara. Mana? Pertama baharu, dan kedua bersusun baharu.
Itu lawazimul jirmi. Maka sebab tu kita tak nak sabit Allah Ta'ala itu ada roh walaupun qadim, kerana roh itu jisim. Bila ada roh tu jisim, dia ada sifat lawazim dia, iaitu baharu. Makna Allah Ta'ala walaupun kita kata zat dia qadim, tiba-tiba melazimi roh yang baharu, tiba-tiba walaupun roh tu qadim, tapi dia sifat dia jisim kan. Roh tu jisim. Roh tu jisim. Sebab tu dalam Musbah Munir semalam, kalau kita kata Allah Ta'ala ada roh yang qadim, ada dua, sama ada tersabitnya kam mutasil pada zat, ataupun kita kata Allah Ta'ala tu jisim. Kerana roh tu walaupun qadim, dia itu jisim. Kok mana boleh jadi qadim? Kok mana jadi boleh bergabung dengan Allah Ta'ala? Sebab roh tu jisim. Kok mana pun. Tak ada roh yang tidak jisim. Tak ada. Jadi pertamanya baharu, keduanya bersusun, murakab. Ni kalau berjisim lah. Kalau tak bersusun tu jauhafiri. Tu ya. Dan ketiga, mengambil apa? Ambil tempat. Jisim ambil tempat, roh ambil tempat. Jadi tak boleh Allah Ta'ala tu kita ada panggil ada ruh. Kerana sifat lazim bagi jisim jirim ni mesti bertempat, mesti baharu, mesti bersusun. Ni kalau jisim lah. Dan keempat, menerima bagi arat. Dia terima sifat namanya arat. Sifat makhluk itu arat, sifat Allah itu sifat. Tu formula Babudin. Zat kita itu jisim, zat Allah itu zat. Apa? Zat kita boleh panggil jisim, boleh panggil zat. Zat Allah boleh panggil zat je. Sifat kita, sifat makhluk itu sifat makhluk itu arat, sifat Allah itu sifat. Maknanya kita boleh itlak sifat, boleh itlak arat. Allah Ta'ala sifat je, tak boleh kata arat. Jadi jisim ni dia menerima arat, iaitu sifat yang mendatang. Arat ni asalnya pergi mari, hilang habis. Arat ni kan aridi benda mendatang. Boleh mari, boleh habis, boleh hilang, boleh mari balik, boleh hilang. Itu arat. Sifat kita boleh habis, boleh hilang, boleh tambah, boleh kurang. Siapa yang mengurang, siapa yang menambah? Allah Ta'ala. Kudrat kita makin berkurang. Arat tu. Tu belum bahas lagi. Arat tu kekal dua zaman ataupun tidak. Tu akan datang kot. Kata Musannif rahimahullahu ta'ala, dan lazim bagi arat itu 4 perkara pula, yakni juga seperti mana jisim, seperti mana jirim pula, yakni seperti mana jirim. Kalau dalam bahasa Arab, aidan dia takdir dia tu aidan ay kama fil jirbi. Pertama, ketiadaan berdiri dengan sendirinya arat. Apa dia? Tak boleh bawa diri. Tu maksud dia. Tu tafsir perkataan Babudin. Berdiri dengan sendiri, yakni tak bawa diri. Yang bawa diri jirim saja. Mana dia kena tumpang yang lain. Kedua, wajib berdiri ia, yakni wajib ada ataupun sabit ia arat dengan yang lain. Bila kata tak boleh ada, tak boleh bawa diri, dia kena tumpang hak lain ya. Dan ketiga, baharu, mesti baharu. Jadi sifat Allah qadim, tak boleh bagi arat. Dan keempat, tiada kekal pada zaman yang kedua. Arat tidak kekal 2 zaman ataupun kekal 2 zaman. Ini kata arat itu tiada kekal pada zaman yang kedua. Zaman apa ni? Zaman paleolitik ke neolitik? Kan. Zaman ni, kalau zaman yang kedua dengan zaman yang pertama, dia akan bandingkan saat pertama, saat kedua. Gitu. Dalam tauhid, bila kata saat ni, jangan faham saat 1, 2, 3. Hak tu lambat. Kalau beli jam stopwatch tu, jam yang ada jenis yang jenis digital, kan ada yang laju, yang gerak laju tu baru dia 1 saat, 2 saat, 3 saat. Hak laju tu, hak laju 1 saat tu. Hak tu yang kita nak saat tu. Dia berterusan. Dia bukan je tak. Tu lambat lagi tu. Jam saat tu lambat. Kalau saat yang kat jarum ni, hak jarum ni lambat. Tu saat ni lambat. Dia ada lagi yang kecil tu. Kalau beli digital tu dia ada yang laju tu. Hak tu saat tu. Dia panggil apa? Makulat mata. Makulat pula ni. Makulat mata. Bila masa ni ada mutas. Masa ni ada panggil apa?
ada pemisah dia. Sebenarnya ada pemisah, cuma cepat sangat tak ada cari pemisah tu. Dia potong, tapi berterusan. Okey, isunya arak itu dia kekal dua zaman yang kita kata tadi ataupun tidak. Di sini dia kata tiada kekal pada zaman yang kedua, yakni arak tidak kekal dua zaman. Dalam Syarqawi sebut tak silapnya itu atas pandangan masyhur, atas pandangan muktamad kekal dua zaman. Ada dalam Syarqawi. Nanti kita cari, kita baca lah ibarat tu. Tak ada nak cari kat kita pun. Lambat pula cari. Ini sifat apa? Mukhalafah lil hawadith. Mana tadi? Hilang. Nanti kita cari mula lah ibarat tu kita baca. Cari lambat lah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mana tak tahu bahasan. Kena cari arak je. Ada tu. Tak tahu tak mana. Tak jumpa. Tak jumpa. Barat tu tak jumpa. Tapi ingat tak jumpa barat tu. Mana hilang. Ada dia bahan tarak tu belakang-belakang kot. Ya, sifat mustahil rasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tak jumpa kat mana. Payah nak cari. Tak jumpa dekat mana. Tak tahulah kat mana kita ni. Kalau atas pandangan yang kata tak kekal dua zaman, dengan makna Allah Ta'ala atas pandangan yang mengatakan Allah Ta'ala sentiasa membaharukan dia. Huruf sentiasa membaharukan dia. Makna kuning pertama tak sama dengan kuning zaman kedua, tak sama dengan kuning zaman ketiga. Allah Ta'ala buat kuning zaman pertama, buat kuning zaman kedua, buat kuning zaman ketiga, buat. Cuma kita tak perasan. Atas pandangan yang kata dak, arak itu kekal dua zaman, sampailah pada satu ketika Allah Ta'ala tarik, berubah jadi lain. Hak tu dari sudut imkan. Bukan dari sudut hudud, dari sudut imkan. Boleh. Harus. Dari sudut imkan, bukan dari sudut hudud. Kalau yang kata arak itu tak kekal dua zaman, itu atas pandangan mengatakan Allah Ta'ala sentiasa menghadaskan, sentiasa menghudud, sentiasa membaharukan arak tersebut. Baru. Buat. Lagu mana buat, jangan bayang lah. Kerja Tuhan. Kalau kata kekal dua zaman, mana imkan. Boleh jadi Allah tarik, boleh jadi Allah kekal, boleh jadi Allah tarik, boleh jadi Allah kekal. Allah tarik, ini lain. Kertas warna putih. Setiap zaman kekal putih. Mungkin. Sampai Allah Ta'ala tarik putih jadi kuning sikit. Allah Ta'ala letak kuning sikit. Ada? Itu dua pandangan. Dua qaul. Arak tu kekal dua zaman ataupun tidak. Khilaf ulama. Yang makrufnya kita mengaji dengan tok guru dan dalam kitab dia kata arak itu tidak kekal dua zaman. Tapi atas pandangan muktamad kekal dua zaman. Cari barang mana tau. Cari neri lah.
Arak tu, tak arak dengan jisim. Tak apalah, asal kita ingat sudah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan yang lazim bagi kalimah bagi kulliyah. Kulliyah hak besar tadi tu. Itu besar, tu lazim dia kulliyah. Kulliyah Kuli ni benda menjulur besar. Dan yang lazim bagi juz'iyah itu kecil. Bila kuliah besar, juzuk dia kecil lah. Kuliah tu hasil gabungan daripada juz'iyah. Ya Allah bukan begitu. Allah bukan kecil besar itu, bukan. Kalau kata besar tu besar darajat, bukan besar zat. Dan lain daripada yang demikian itu hasil, yang ini terjadi juga. Yang ini bukan setakat kuliah, juz'iyah, arat, jisim. Lain pada tu pun samalah. Apa-apa saja yang kita kata ada pada makhluk, semua tak ada. Apa maksud hasil tu? Yakni mukhalafah itu, yakni mukhalafah Allah Ta'ala itu umum, yakni meratai pada zatnya, zat Allah, dan pada sifatnya, sifat Allah, dan pada af'alnya, perbuatan-perbuatannya, nya Allah, titik. Tu apa-apa lah. Kejap. Betul lah. Secara umum, bukan jermiah, arat, kuliah, juz'iyah dia. Tu seolah-olah kena pada zat je, tak? Bukan zat saja, bahkan seluruh perbuatannya, sifat dia, zatnya, semua. Itu mukhalafah belaka. Yang kata jirim, arat, kuliah, juz'iyah seolah-olah kena pada zat tu. Nak kata Allah Ta'ala zat dia bukan jirim, zat dia bukan arat, zat dia bukan kuli, bukan juz'i. Bukan hak tu je, bahkan semua. Hasil juga yang kata ternafi yang mukhalafah tu, ialah apabila ternafi yang mukhalafah tu pada zat, sifat dan perbuatan. Umum. Maka tiada menyamai akan Allah Ta'ala oleh suatu, yakni suatu daripada makhluk, dan tiada menyamai pada zatnya, zat Allah, dan tiada menyamai pada sifatnya, sifat Allah. Itu tafsir bagi tiada menyamai akan Allah, dan tiada menyamai pada perbuatannya, pada perbuatan Allah. Mumasalah bil hawadis. Duduk cari kot tadi kat bahagian mustahil. Mana tu? Mumasalah bil hawadis. No. أن تأخذ ذاته العلية أو يكون عرضا يقوم بالجرم، يكون في جهة الجرم له هو جهة. Pernah highlight dulu. Pernah highlight itu sebab apa? Sebab apa dia? Sebab orang pertama kali dengar. Mana? Mana? Masalah lil hawarith laqidul mukhalafah مثلا عبارة عن اتفاق جميع. Kat mana? Ada matan tu. Au yakunu aradan. Ni masa pun khilaf ulama tu. Ukhtulifa fi zaman faqila huwa harakatul aflak ay dawranuha. Pandangan pertamanya zaman itu ialah pergerakan falak, yakni pusingan falak. Waqila huwa nafsul aflak. Kata diri falak tu sendiri tu masa. Waqila huwa muqaranatu mutajaddidin ma'lumin li mutajaddidin mawhumin. Ni akan datanglah pada sifat musa kita urailah ni. Kataan wal arad kullu sifatin harithah. Al arad kullu sifatin harithah. Pada wal arad kullu sifatin harithah. Tu kat Syarqawi ke kat Hudi tu? Wal aradu
Asal dulu pernah highlight ya. Mana lah? Tak jumpa pula. Aduh lah. So, dulu pernah highlight tu. Sebab benda penting. Bil aliyah sigar. Fakiru fal gharat. Ni gharat dah. Aduh lah. Tak jumpa weh. Mana tak tahu. Pelik ni. Taklah besar mana. Wal arad kullu sifatin harisun. Wal arad kullu sifatin harisun. Wal aradu kullu sifatin harisun. Wal aradu kullu sifatin harisun. Wal aradu kullu sifatin harisun. Tu. Jumpa dah. Wal aradu kullu sifatin harisah asyara bihi ila annahu akhassu min mutlaqis sifah. Okay, mengisyaratkan arad itu lebih khusus daripada sifat. Lilfiradiha anhu kana lilfiradiha anhu fi sifatil maula tabaraka taala, kana infirad ni kita kata pisah ataupun bezalah, kerana terasingnya sifat tu daripada arad, yakni pada sifat Allah Ta'ala. Dengan makna sifat Allah Ta'ala panggil sifat ya, tak panggil arad. Tak panggil arad. Di KM muka surat 168, 169. Wahalil a'radu tabqa zamanaini aula. Adakah arad itu kekal dua zaman ataupun tidak? Khilafun, khilaf. Khilafun, khilaf lah. Wassahihu al-awwalu. Yang sahihnya yang pertama, iaitu tabqa zamanain. Tabqa zamanain. As-sahih. Itu pandangan sahih. Kama marra. Kama marra. Kama marra itu kita tabik ta'alluq qabdah sana. Kama marra sana mana tau? Wa ala thani, dah atas pandangan sani. Wa ala thani, dah atas pandangan sani, iaitu yang kata arad tu tak kekal dua zaman. فالصحيح أن الله تعالى يخلق مثلها بعد انعدامها ولا يجددها بأعيانها بعد انعدامها ولا يجددها. mana tadi? فالصحيح أن الله تعالى يخلق مثلها بعد انعدامها. Sini ada nuskah lain ni. لنفس انعدامها في نسخة. Itu. Tu dia kata fasahihu, atas pandangan yang kedua, iaitu atas pandangan yang la yabqa zamanain. Rasa ada yang lebih panjang pada ni. Dia nukil Abu Hasan Asy'ari tu. Ada. Tu kena tengok akan datang mana tu. Cari tak jumpa. Kita pernah highlight rasanya. Hak ni dah dia panggil macam kesimpulan dah. Ada hak yang Abu Hasan Asy'ari berpegang pada yabqa zamanain ke apa semua tu. Ada dia nukil Abu Hasan Asy'ari panjang tu. Dia bahas panjang. Ni kesimpulan ni. Sebab tu dia kata kama marra tu. Kena tengok sana mana-mana tak tahu. Wa al-thani fasahihu, dia ada imkan hudus semua tu. Tu ada lagi panjang tu, detail lagi. Hadis pendek ni. Wa al-thani fasahihu anna Allah, wa al-thani atas pandangan kedua yang mengatakan la yabqa zamanin arad itu, maka pandangan sahihnya bahawasanya Allah Taala mencipta seumpama arad tu selepas meniadakan arad tu. Yang ni sentiasa mencipta lah. Mencipta. Bila kata arad tak kekal dua zaman, ni kekal ni guna. Allah Ta'ala sentiasa mencipta. Tu maksud dia. Wala yujaddiduha bi'a'yaniha. Dan bukan Allah Ta'ala membaharukan arad tu dengan sekali ain dia, dengan sekali jisim ni, bukan. Ba'da in'idamiha, selepas daripada meniadakan akan arad tadi. Arad tu jamak. Jadi ha kembali pada arad. Dia ada lagi panjang ni.
Kan ada panjang lagi. Ada ya Abu Hasan Asy'ari, dia kata kalau yabqa zamanin ni, dia imkan. Ada. Nanti kita carilah. Dia kat Kamal Marra tu, makna Kamal Marra tu makna hadis simpulan ada yang belakang. Dia panjang tu. Kita cari hak tu lah. Kalau cari hak ni kesimpulan dah. Ada hak tu. Nanti kita carilah kalau ada masa. Ada panjang tu. Abu Hasan Asy'ari berpegang pada dia. Tu Ra' Abu Hasan Asy'ari. Lepas tu ni Asy'ariyah belakang kata apa. Ada tengok. Dan Syarqawi juga. Tu cari hak tu. Kita pernah highlight tapi tu lah tak jumpa. Kita pernah highlight tu sebab perbahasan yang penting lah. Sebab kita asalnya berpegang kepada Arab tu tak kekal dua zaman. Sebab Tok Guru sebut gitu. Kita pun tengok kitab sebut itu. Bila mengaji tinggi sikit, tahu lah khilaf punya. Bahkan muktamad dan sahihnya kekal dua zaman. Gitu pula. Lepas tu highlight lah. Tapi tak jumpa lah. Tak apalah, saya tahu sekarang tu tahulah. Kemudian kita kata Musaddir rahimahullahu ta'ala pada tadi hilang. Maka tiada menyamai mana tadi apa dah. Artinya tiada zat suatu itu. Arti dengan makna. Arti sini ialah makna. Maknanya makna tak sama dengan zat, tak sama dengan sifat, tak sama dengan perbuatan tu apa? Iaitu tiada zat suatu itu seperti zat Allah Ta'ala. Ini seolah-olah nak macam wahdaniyah lah. Macam wahdaniyah, kamu fasih, tenafinya kamu fasih itu akan datang. Kerana zat Allah Ta'ala itu bukan jenis nur cahaya, dan bukan zulmah gelap, dan tiada jenis langit, dan tiada jenis bumi, dan tiada barang yang di dalam keduanya langit dan bumi, dan tiada sifat suatu seperti sifat Allah. Titik itu titik itu dari sudut zat. Tu makna tak sama dari sudut zat. Ini Allah Ta'ala bukan jenis nur, bukan tu. Itulah maksud dia. Dan tiada sifat suatu, yakni suatu selain Allah seperti sifat Allah Ta'ala. Tiada sifat suatu seperti sifat Allah Ta'ala. Hak tu kata tak sama dari sudut sifat. Kerana sifat Allah Ta'ala itu qadim lagi baqa. Qadim lagi baqa. Sifat Allah Ta'ala. Sifat haling qadim tidak, baqa tidak. Bahkan fana lagi pula baru. Lagi pula sifat Allah ta'alluqnya sifat Allah dengan barang yang dita'alluq ia. Barang yang dita'alluq ia barang dengan dia, dengan sifat tu. Jadi sifat Allah Ta'ala ni umum ta'aluk dia. Yang ni tidak terlepas sikit habuk pun daripada ta'aluk itu. Kalau contoh Allah Ta'ala berta'aluk dengan ilmu Allah Ta'ala berta'aluk dengan sifat, dengan benda yang mustahil, harus dan wajib, maka tidak terlepas satu pun daripada tiga tu daripada pengetahuan Allah. Itu am ta'aluk. Adapun kita mendengar suara. Ta'aluk kita dengar suara. Tapi bukan semua suara kita dengar. Ada terbatas. Maka kita tidak ada am ta'aluk. Kita boleh melihat kita ta'aluk dia kepada jisim, warna dan sebagainya, tapi bukan semua boleh nampak. Itu tidak am ta'aluk. Dan sifat kita itu sungguhnya sifat kita ta'aluk ia sifat kita pada sesetengah perkara jua, yakni sahaja. Tiada pada setengah yang lain seperti sama Allah Ta'ala ta'aluk ia sama Allah, sama yakni pendengar bagi segala maujud, yakni atas pandangan mu'tamad. Maujud yakni atas pandangan mu'tamad. Kerana pandangan Sa'duddin At-Taftazani kata dia bertakluk dengan masmu'at, dengan benda yang boleh didengar, iaitu suara. Lepas tu dirad ulama kata itu qiyasul ghaib ala syahid, itu telah mengkiaskan ghaib iaitu Allah atas syahid iaitu makhluk. Tak boleh. Di sini jadi atas pandangan muktamad, Allah Ta'ala mendengar perkara yang ada, sama ada suara, rasa, pahit, manis, busuk, wangi. Cuma jangan kita hangitkan. Ada orang ajar Allah Ta'ala itu mendengar meja, yakni mendengar bunyi meja yang kita tak dengar. Itu mengarut lah. Hantuk suara berepek. Ulama tak sebut gitu. Ulama sebut mendengar maknanya nyata di sifat pendengar Allah perkara tersebut. Apa dia tu? Nyata tu. Lagu mana? Wallahu'alam. Tu ya. Tak payahlah buat
Dia buat rajak lebih-lebih kan. Oh, dia mendengar meja, bunyi meja yang kita tak dengar. Apalah hutang. Itu boleh tahan meja dah kalau zat Allah Ta'ala, mendengar zat Allah Ta'ala dah bunyi. Mampu zat Allah Ta'ala bunyi. Aduh ya. Nak hangit pun agak-agak lah. Ya hangit tentang Tuhan ni habis bunyi bau lalu. Allah ngarut ngajar. Cuba carilah orang tu. Siapa dia? Aduh lah, awak betul lah. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala. Ada? Segala wujud dan samak kita, pendengar kita, ta'aluk pada setengah jua. Mana? Yang ni suara ya. Tu pun bukan semua suara. Suara tu mewujud, tapi bukan semua suara boleh dengar. Suara ahli kubur tak dengar dah. Suara alam jin tak dengar dah. Suara alam malaikat tak dengar dah. Tak dengar. Kita suara mana? Suara alam manusia pun bukan semua dengar. Dekat sini ya dengar. Kita ni terbatas. Ta'aluk mana ni? Setengah jua. Dan tiada pula af'al. Titik. Tu sifat. Dan tiada pula af'al, yakni perbuatan sewaktu itu seperti af'alullah, perbuatan Allah, kerana af'al makhluk, perbuatan makhluk itu tiada dapat memberi bekas. Bahkan yakni dobek, yakni bahkan ikhtiar, saya dah sebut dah tak apa. Hanya iktisab jua. Apa iktisab? Yakni qasak jua, yakni usaha ikhtiar. Perbuatan makhluk ni usaha ikhtiar dia, bukan je beri bekah. Saibat kudrat dia panjang bahas lah. Kita tak boleh nak i'tikad bila pisau dengan buah itu, potongnya pisau itu, kita tak boleh i'tikad bahawa saja tabiat pisau yang memotongkan buah itu, hukum dia kafir. Kalau kita kata kekuatan yang Allah Ta'ala letak di pisau itulah yang memotongkan buah itu fasik atas pandangan mu'tabar. Kalau kita kata Allah Ta'ala memberi izin kepada pisau tu memotong buah itu, kita dalam kitab Fathul Majid, fasik juga. Nampak macam betul sebab dia kata pisau potong. Dia tak kata Allah potong. Dia kata pisau potong tapi dengan izin Allah. Jam. Itu fasik. Tu Fathul Majid dah sebut. Tu tak sebut lah, rahsia-rahsia lain tak sebut tu. Fathul Majid dah. Dia kata kalau kita kata pisau itu potong dengan sebab izin Allah, pisau itu potong tapi izin Allah, fasik juga. Lepas tu yang betul, Allah yang potong hakikat dia. Yang pisau duk hirih tu usaha ikhtiar je, tak beri bekah pun. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan af'alullah ta'ala, af'al yang diadakan, lagi menjadikan ia Allah Ta'ala akan suatu. Betul tu baca tu. Dan af'al Allah Ta'ala itu af'al yang diadakan, yakni daripada tiada kepada ada. Itu af'alullah tu beri bekah tu. Lagi pula menjadikan ia Allah akan suatu daripada makhluk tiada dengan alat dan pegawai. Atau muradih tu, pegawai tu alat lah. Cuma mungkin dalam bahasa, dari sudut bahasa pegawai ni alat lain mungkin lah, cuma kita tak tahulah, tobiknya alat je. Pegawai alat. Jadi kalau alat tu pegawai tu alat tu pegawai, mana atau muradih lah. Atau apa? Atau muradih. Kalau dalam hasyiah Sabban ala Alfiyah ala Asmuni, dia kata dalam bab ataf nasab, tak silap, ataf ni 3. Pertamanya ataf al-atfu al-mughayarah. Ataf dengan mana beza. Contohnya pegawai dengan alat beza. Contoh, atau ataf di mughayarah. Ja'a Zaidun wa Amrun. Amrun dengan Zaidun tu beza. Itu mughayarah. Yang kedua, atfu tafsir awil muradif. Yang ketiga, atfun khas alal am ataupun am alal khas. Gitu. 3. Itu adalah hasyiah Sabban ala al-Ashmuni. Dalam bab atau nasab tak silap. Atfun nasqi. Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala, dan Allah Ta'ala firman Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ada hadis ni. Tu surah Yasin ayat 82. Surah Yasin ayat yang ke
82. Surah Yasin ayat yang ke-82. Okey, cantik. Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala, apa maksud dia? Sungguhnya sya'an, yakni hanya sahaja pekerjaan Allah itu apabila berkehendak ya Allah akan suatu, yakni akan mencipta suatu, akan suatu, yakni akan mencipta suatu, bahawa berfirman ya Allah, jadi olehmu, maka jadilah seperti kehendaknya, kehendak Allah. Ku mana katoi kun fayakun. Ta'aluk dilalah kan kalam kok mana boleh jadi ta'aluk taksir pula. Sebab tu kalau orang mengaji sifat 20 dia faham lalu. Kok mana Allah Ta'ala kalau nak bercipta sesuatu dia sebut kun, sedangkan ta'aluk kalam tu dilalah bukan taksir. Kau pergi buka kitab tafsir, dia akan kata majaz kepada suratul khalqi, cepatnya cipta tu. Tu buka lah tafsir apa-apa pun. Tafsir Tawari apa benda dia ada, dia tulis ada pendapat majazun. Ini majaz daripada suratul fi'li ataupun suratul khalqi, cepatnya cipta tu. Bukan kata Allah Ta'ala sebut kun, mampu pakai bila-bila tu sebut kun je. Tu mana segera. Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala, bersalahan perbuatan makhluk berkehendak kepada pegawai, yakni alat. Kita nak buat nasi goreng, kena ada sudip, kena ada kuali, kena ada nasi, kena ada sobuk, kena ada ayam, baru jadi. Tak boleh tiba-tiba pom nasi goreng, tak boleh. Nak buat apa dia? Nak buat bangunan, mesti ada simen, mesti ada pencangkul, mesti ada traktor, semua tu. Tak boleh pom jadi binaan, tak boleh. Maka tiada dapat tafriq bila kata faham kita berkehendak pada pegawai baru boleh buat, tiada dapat menyurat dengan tiada qalam. Tak dapat tulis dengan tak ada pen. Boleh tak kita tulis tanpa pen? Boleh? Tak boleh. Dah tulis puak keramat wali tulis dengan tangan pun, tangan tu sebagai dia punya wasilah untuk tulis lah tu. Tak ada duduk relax ni tulis. Ni kalau cerita Harry Potter dia cerita. Ini bukan cerita Harry Potter, ini kita cerita Harry Potter duduk gini boleh tulis. Magic tu lain cerita. Ada Harry Potter guna magic tu wasilah juga. Andai kata lah, tak dia kata nak magic sangat tu. Maklah tak boleh buat selalu, mesti kena ada alat. Maka jadilah seperti tiada dapat mengerat dengan tiada gergaji. Kerat, nak kerat satu tak ada gaji, tak boleh kerat. Atau kapok titik. Dan lagi pula tu dari sudut perbuatan kita perbuat sesuatu. Dan lagi pula apabila kasih ia Allah akan seorang hamba-Nya, nya Allah dibalanya, nya Allah akan dia akan hamba. Beza. Dan kita apabila kasih kita akan seorang, kita beri koma situ, kita beri berbagai-bagai nikmat yang dapat lazat dengan dia, dengan nikmat tu. Beza. Kita kalau sayang seorang bagi lebih. Allah Ta'ala sayang seorang beri bala. Beri ujian. Sebab tu Nabi SAW tolak orang nak nikah dengan perempuan yang tak pernah sakit langsung, tolak. Adalah Syarqawi. Nabi SAW pernah tolak perempuan yang tak pernah sakit. Sebab apa? Tak pernah sakit ni bukan bagus. Tak bagus sebenarnya. Sebab dia tak pernah dibala, tak pernah diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit. Bahaya. Kita kalau nak sihat selalu lah. Sakit-sakit buat apa? Menyusah ke orang. Tu. Tu dalam Syarqawi ada bahagian belakang bab nubuat ada cerita. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Betul? Tu beza antara manusia dengan Allah Ta'ala. Perbuatan dari sudut kasih tu. Kita kalau kasih seseorang bagi nikmat macam-macam. Bagi duit, bagi harta, bagi makan. Cubanya bukan nak suruh jadi macam Allah Ta'ala. Kita sayang seseorang, kita uji dia. Bukan itu. Maknanya hakikat perbuatan manusia bila kasih pada seseorang, dia bagi kelazatan nikmat. Allah Ta'ala bila kasih pada seorang, dia itu bagi ujian. Itu hakikat, bukan nak suruh buat. Ipi buat pula. Kata Ishaq bin Rahuyah boleh, Rahawai boleh. Wa arinahu Rahawai. Ahli hadis Rahuyah.
Si bawai, si buyah. Yah, yah, yah. Weh, weh, weh belakang. Dia panggil apa? Dia panggil tanwin dalam bab tanwin tankir. Kalau si bawaihin makna mana-mana si bawai. Kalau si bawaihi anak membezakan dengan anakirah. Tu dalam alfiyah ada tu. Dalam syarah alfiyah ada, dalam syarah kawaki ada, dalam fawakih janiyah dia ada, dalam syarah qatrun nada ada, dalam hasyiah fakihi ala syarah Abdullah Fakih, hasyiah Yasin ala syarah Abdullah Fakih ala mutabimah ada. Tanwin tankir, tanwin muqabalah, tanwin tankir, tanwin macam-macam lah. Tanwin ni ada 10. Dia buat syair lagi. Nak buka ke tak mau? Aku buka lama lagi. Dalam kitab Manarul Huda, ala hasyiah Manarul Huda, ala mujibin nida, syarah qatrin nada. Oh, cantik. Aku buka dia habis lah. 10 tanwin. Dia buat syair. Kalau jumpa lah, tak jumpa minta maaf. Kita tebal nak cari pula sekarang. Bukan 10, 9. 9 tanwin. 9 tanwin 9 tanwin. Mana tak tahu dia punya ni. 10 betul lah, 10. Betul 10. Betul 10. Dia ada tanwin. Tanwin ada 10. Betul 10. Pertamanya tanwin tamkin, kedua tanwin iwad, tanwin muqabalah, tanwin tanwin tankwin, tanwin tamkin, tanwin iwad, tanwin muqabalah, tanwin tankir, kemudian tanwin zaidah, kemudian tanwin hikayah, tanwin darurah, tanwin ghulu, tanwin syadz. Apa saya koi? Saya koi tanwin apa? Tanwin syadz. Apa saya koi lagi tu? Tanwin tamkin, tanwin iwad, tanwin muqabalah, tanwin tankir, tanwin zaidah, tanwin tarannum. Tarannum saya koi 10. Tarannum ni semua untuk baik lah ni. Tanwin tarannum, tanwin zaidah, tanwin tanwin hikayat, tanwin darurat, tanwin ghulu ni semua tu untuk baik. Untuk syair. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, dia kata apa lagi? Dia kata apa? Kata Ishaq bin Rahawayh atau Rahuyah. Maka dia kata, barang siapa mensifatkan Allah Ta'ala, maka diserupakan sifatnya, sifat Allah Ta'ala itu dengan sifat seorang daripada makhluk Allah, maka iaitu barang siapa yang mensifatkan macam sifat makhluk, kafir. Memang betul lah, kafir lah dengan Allah Ta'ala. Dia panggil kafir billahil azim dalam bahasa Arab. Kalau dulu Samin dia Arabkan dulu baru terjemah. Kafir billahil azim tulis. Tu yang kata Allah yang amat besar tu. Kata Nuaim anak Hamad, barang siapa menyerupakan Allah, yakni diiktikadkan bersamaan Allah dengan suatu daripada makhluk ini, maka sonyo kufur ia barang siapa tu, dan barang siapa ingkar ia barang siapa akan barang yang mensifatkan Allah dengan barang ni masduk kena kepada sifat akan diri Allah, maka sonyo kufur ia barang siapa. Dua. Nu'aim kata dua. Siapa yang mensifatkan makhluk Allah macam sifat makhluk, kafir. Siapa yang menafikan apa yang Allah Ta'ala sifatkan pada dia, kafir juga. Allah Ta'ala ni tak wujud, Allah Ta'ala ni tak qidah, Allah Ta'ala ni lemah. Bukannya ada sifat kudrat, lemah. Tak ada sifat kudrat, tak berkuasa pula, lemah. Kafir.
Makruh lah ni, nukil perkataan ni nak bagi relax otak ni. Dan kata Abu Ishaq Isfaraini, Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfaraini, telah ijma' ahlul haq yakni ahlus sunnati wal jamaah atas bahawasa sekalian barang yang dikata orang pada ilmu tauhid itu terhimpun di dalam dua kalimah ini. Mana salah suatu daripada keduanya dua kalimah ni? Mana dua kalimah ni menunjukkan seseorang itu muwahhid. I'tiqad kita bahawasa tiap-tiap barang yang terupa pada sangka kita, pada waham kita, pada benak kita, pada zihin kita, daripada menyerupa daripada segala yang baharu ini, maka Allah itu bersalahan, ya Allah akan barang yang terupa pada sangka kita itu. Fama ma khatara bibalika fallahu bi khilafi dhalika. Ma khatarallahu bibalika, apa yang kita terlintas dalam hati kita, fallahu bi khilafi dhalika, maka Allah Ta'ala itu beza dengan apa yang demikian itu. Tu. Terbayang Allah duduk? Bukan. Allah Ta'ala itu ada jisim? Tak ada. Allah Ta'ala itu macam mana, apa yang kita fikir semua tu bukan Allah. Tu makhluk belaka. Kerana benda qadim kita tak pernah jumpa, maka kita tak tahu nak mensifatkan lagu mana. Begitu juga syurga neraka, benda ghaibiat walaupun baharu, tapi kita tak tahu macam mana hakikat dia. Tak boleh nak sifatkan dia. Walaupun kita sifatkan sekalipun, kita sifat benda yang kita pernah rasa dan tengok saja. Kerana bahawasanya yang ia seorang dapat rupakan pada waham, pada zihin, pada sangkaan, pada bayangan dia itu makhluk bagi Allah Ta'ala. Makhluk ya. Maka Allah bermula, Allah Ta'ala itu yang menjadikan akan makhluk, titik. Itu yang pertama. Dan kedua, i'tiqad kita bahawa zat Allah Ta'ala itu tiada menyerupa dengan suatu daripada makhluk. Dan tiada sunyi ia Allah daripada bersifat dengan segala sifat kamalah, sifat kesempurnaan. Bukannya sifat yang menyempurnakan zat, bukan. Dia tak kata sifatun mukammilat, tapi sifat kamalat. Kerana sifat Allah Ta'ala itu jodoh bagi zat. Intaha babodin an babo mangguak payah an pada engkau. Sifat tu jodoh zat. Allah Ta'ala itu zat dia qadim, zat dia sempurna, maka jodohnya sifat sempurna juga. Serasinya begitu. Kalau Allah Ta'ala bersifatkan kekurangan, sedangkan zat Allah Ta'ala itu maha tinggi, maha besar, digabung dan dijodohkan dengan sifat yang kekurangan, maka niscaya lazim kekurangan. Positif dengan negatif, mana boleh positif? Kita pula sifat jenis zat kita ni jenis kurang, tiba-tiba kita disifatkan dengan sifat ketuhanan, tak dapat tanggung, kerana itu bukan jodoh dan serasi dengan kita. Yang serasi dengan jodoh dengan kita ialah sifat yang baru yang ada kekurangan juga, kerana kita ada kekurangan. Intaha. Okay. Tu sifat kamalan. Jadi dia kata yang kedua ni, kalau seseorang i'tiqad bahawasanya zat Allah Ta'ala itu serupa dengan suatu zat yang baru, lagi pula dia itu tiada sunyi ia Allah Ta'ala daripada bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tadi hilang. I'tiqad kita bahawasanya zat Allah Ta'ala itu tiada menyerupa dengan suatu. Ni dari sudut muwahhid. Silap. Jadi seorang tu nak kata ilmu tauhid, dia itu ahli tauhid, ialah dia i'tiqad bahawasanya zat Allah tu tak serupa makhluk, dan sifat Allah itu mesti ada, tak sunyi. Mana nak tolak puak Mu'attilah yang mengatakan Allah Ta'ala tidak bersifat, ataupun Mu'tazilah Mu'attilah yang mengatakan tak bersifat. Ahli tauhid yang mengatakan Allah bersifat, zat Allah Ta'ala tak serupa dengan zat yang baharu, dan apa-apa yang diselarkan dalam akal, fallahu bi khilafi dhalika, Allah Ta'ala beza dengan demikian itu. Telah berkata Ja'far As-Sadiq, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sambung pula pada esok pagi Aqidatun Najin, insyaAllah pas subuh sampai 8:30. Esok ada kelas Ustaz Mizi ya. Jadi hampa mandi siap-siap lah, macam aku mandi pagi-pagi, belum subuh mandi. Sebab apa ni lepas ni nak pecut bis mazhar, mana dah nak mandi pas subuh, sebelum subuh. Gila betul. Esok kita baca lama. Hujung minggu kita baca lama lah, boleh dapat 2 muka. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.